Bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua di sana. Apa Ya, khabar? Alhamdulillah, Okey, lega sihat. dapat dengar suara. Masih lagi di pusat ataupun tempat kuarantin ya? Ya, masih lagi di sini dan menunggu hari untuk keluar. Kabarnya sehingga Ada lagi 3 hari insya-Allah. betul 3 hari lagi. sehingga Isnin saja Datuk kan. Okey, sikit saja lagi Datuk, kita nak mulakan terus dengan perkongsian. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama kami. Datuk, ini bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, kita faham Datuk adalah antara yang paling banyak memperjuangkan nama Malaysia. Bagaimana sebenarnya perjuangan ini Datuk kalau ingin dikongsikan apatah lagi baru saja tamat Tokyo 2020 ni Datuk? Itulah bagi saya macam saya sebagai seorang atlet kan, bila kita pergi tanding ke masyarakat sukan, tak kisahlah Olimpik ke apa ke semua, kita buat ni sebagai atlet memang untuk negara lah. Kita berkorban untuk negara. Hatta apabila kita berlatih tu pun kita memang fikirkan tanggungjawab oleh seluruh rakyat Malaysia ni di atas bahu kita lah. Jadi setiap hari kehidupan kita tu kita tak boleh nak main-main, suka-suka apa semua, sebab dalam training session tu every single session latihan tu memang penting untuk kita meningkatkan prestasi. Jadi macam saya, apabila saya penat, apabila saya sakit, saya ingatlah saya ada tanggungjawab yang besar untuk negara dan tak boleh suka-suka lah. Ya, macam mana Datuk berdepan dengan jatuh bangun dalam sukan ini? Ada masa dijulang, ada masa mungkin ada sikit kritikan, ada masa kita mengharapkan kemenangan memang dah nampak tapi tewas. Jadi membawa harapan jutaan rakyat, macam mana beban yang dipikul dan cara untuk menguruskan emosi juga mental minda pada tahap yang terbaik, Datuk? Okey, dalam kehidupan kita ni akan ada selalu kritikan lah. Benda itu kita tak boleh elak. Lagi-lagi daripada manusia kan. Manusia mesti ada yang jenis macam suka melihat kepada yang negatif. Kita buat baik pun akan kritik dan sebagainya. Tapi saya seorang individu yang positif lah. Saya suka melihat kepada yang positif saja. Kalau contohnya kalau ada orang memberi kritikan apa-apa semua, saya akan ambil secara positif lah. Saya akan gunakan untuk memajukan diri saya, memperbetulkan diri saya. Dan kalau benda-benda macam contohnya attitude yang negatif tu, bagi saya tolaklah benda tu awal-awal. Saya tidak berikan any ruang dalam kehidupan saya untuk sesuatu yang negatif, kerana kehidupan kita ni dia bergantung dengan perspektif kita. Kalau kita melihat sesuatu benda tu kepada benda yang negatif, maka kehidupan kita pun akan seiringan negatif saja. Kalau kita melihat sesuatu benda tu yang positif, secara tak langsung kehidupan kita akan lebih ke arah kepada sesuatu yang positif. Dan juga bagaimana saya deal dengan benda-benda macam ni. Of course lah, sebagai seorang Muslim, saya sentiasa berdoa, kita meletakkan kehidupan kita ni 100% kepada Allah SWT. Dan at the same time, dalam satu sudut yang berbeza, kalau saya ada masalah ataupun apabila saya tengah down, saya akan of course lah, saya akan slow talk dengan isteri saya ataupun mak saya. Datuk, yalah, kita kalau boleh tak nak tanya pasal Tokyo 2020 ni, tapi kena tanya jugalah sedikit Datuk, berkaitan dengan mungkin nak ditanyakan apa hikmah yang dibawa pulang lah dari Tokyo 2020 ni, dan difahamkan juga 2024 Datuk dah beritahu untuk terus berjuang kan, untuk terus bersaing mencari kelawan pingat emas tu. Apa lesson learn yang boleh kita belajar ni Datuk? Okey, kalau dari segi taktikal tu memang susah lah nak cakap, sebab event tu event Kirin. Seperti kalau saya sentiasa beritahu, saya kongsi dengan orang ramai semua, that is the beauty of Kirin and also that's the beauty of the sport. Kadang-kadang ada banyak benda yang di luar kawalan kita. Tapi kalaulah kata apakah boleh diperbaiki sedikit, kemungkinan apabila perlumbaan tu selepas motor dia tu buka, saya terus jump ke hadapan lah, ataupun bergerak ke hadapan secepat mungkin lah. Tapi mengikutkan situasi yang saya berada tu di posisi yang kelima, biasanya half lap selepas motor tu buka, biasanya kita masih lagi dalam keadaan yang macam tak ada jauh. The gapping is about 5 to 10 meter. Cumanya waktu saya berada di jauh di belakang tu, saya tak nampak at distance tu rupanya dah lebih 30 meter lah. Jadi apabila saya ketahui dah terlambat dah semua. Dan that's why lah, pelumba-pelumba yang di hadapan saya maupun yang di hadapan mereka tu pun semua pun dah tergamam sebab gap terlampau jauh, kerana pelumba Australia tu pada awal lagi dah memberikan gap yang terlampau jauh kerana dia underestimate pelumba yang pada depan. Tapi bagi saya lah, secara general apa yang saya boleh belajar
the take away message adalah kita kena sentiasa bersedia lah dengan whatever outcome, dan juga kita kena menerima qada dan qadar daripada Allah SWT lah. Ya. Baik, Datuk sebagai idola yang diminati ramai, disayangi, pastinya ialah semua orang nak tahu perkembangan Datuk ya. Termasuk ayahanda di bagaimana keadaan kesihatannya? Ayah saya alhamdulillah dah keluar daripada hospital dan sudah berada di rumah. Cumanya of course lah, ayah saya sebelum ini adalah pesakit demensia. Dan kita tahu demensia ni dia agak susah lah nak improve banyak. Cumanya dia sama ada akan stagnant ataupun akan slowly backward lah dia punya progress itu. Cumanya ayah saya sekarang ni saya tengok dia a bit better lah daripada keadaan di hospital. Masa di hospital dia tak boleh makan sangat, dia berat badan dia susuk, kurus sangat. Saya sedih lah tengok gambar adik saya hantar. Dan sekarang ni kat rumah dia macam hospital sebelum dia balik tu dia masukkan wire, saya masuk wire melalui hidung. Jadi kalau untuk makan tu ahli keluarga saya akan menggunakan susu lah untuk masukkan melalui tube tu. Walaupun tengok tu agak seksa, tapi at least kurang-kurangnya dia makan lah, dia ada nutrisi yang dia perlukan lah sikit. Ya, Datuk selepas ni perancangannya terus pulang ke Dungun lah? Of course, saya dah lama dengan Mesti kalau habis kuarantin ni, of course saya nak balik terus ke Dungun, nak tengok ayah saya keadaan dia macam mana, dan juga nak menjenguk mak saya juga kat kampung. Nak spend lebih masa dengan diorang, sebab saya memang last saya jumpa diorang 2019 selepas saya pulang daripada World Championship di Berlin. Saya sempat balik kejap dalam 2-3 hari macam tu, dan saya terus kena bergegas pulang ke KL dan pulang ke Melbourne. Dia perjuangan ya. Ada sebab sekarang ni dah jadi macam milik ummah lah untuk berjuang. Okey, akhir kata satu kata semangat untuk membangkitkan motivasi untuk semua, sebab ramai anak muda saya tengok dan menjadikan Datuk sebagai idola ya, motivator mereka. Sekarang Datuk pun banyak menulis ya. Betul. Banyak sekali nota-nota penting untuk jadikan pembakaran semangat dalam kehidupan ni, silakan. Ya, bagaimana? Kisah putus jari tu kan yang terbaru. Saya terinspirasi dengan saudara Fatty kita sebenarnya. Saya suka membaca nukilan, cara penyampaian dia, tapi saya tak adalah that level. Saya level beginner. Tapi bagi saya sukalah. Saya suka menulis sebab itu macam dia macam memberikan saya macam satu keadaan yang saya boleh relax, menenangkan diri saya. Sebab kan kita ni sebagai atlet, kita berlatih memang teruk lah. Kita bangun pagi, kita dah training teruk dekat gym. Lepas tu kita berkayuh lagi. Macam satu penyiasat lah, kita penat dari segi fizikal. Tapi cara untuk saya merehatkan mental saya tu adalah dengan saya menulis lah. Dan menulis ni, saya rasa Fatty pun tahu, idea tu apabila dia dah tulis something, apa-apa yang berkaitan dengan idea yang sampai tu lah kan, kita berkarya. Dan saya pun menulis menulis level saya lah, banyak juga. Bila saya ada idea, saya menulis, semuanya saya simpan lah benda tu. Saya tak adalah macam semua benda saya share semua. Cumanya bila sampai masa saya rasa benda ni perlu saya untuk kongsikan, dan saya kongsikan kepada semua. Cuma saya suka-suka je untuk orang baca kisah tu, dan juga untuk encourage orang untuk membaca. Betul. Tapi menarik, selain daripada teringin nak sentuh medal tu, saya teringin nak tengok kain plekat yang dipakai tu. Saya pun nak cakap sebenarnya kalau kita minta bangun ni, sebenarnya bawah tu kain plekat tu. Ikonik lah kain plekat tu. Identiti lah, saya cuba untuk tunjukkan walau ke mana pun saya pergi dekat dunia ni, saya travel for the competition, tapi identiti Melayu tu masih lagi pekat kat diri saya. Dan juga kain plekat tu sebenarnya ada sentimental value lah. Dia daripada arwah abah saya lah, peninggalan dia. That's why saya selalu bawa ke mana-mana saya pergi. Hebat Datuk, hebat. Semoga berjaya kita ucapkan. Semoga tenanglah dalam menempuh tempoh kuarantin ni. Nanti kongsikan momen-momen ke Dungun pula ya. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan. Okey, terima kasih Datuk Azul Hasni Awang, pemenang pingat perak Olimpik Tokyo. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih for the interview semua. Take care. Stay healthy. Betul.